Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengurniakan kepada kita hayat dalam keadaan sihat. Dan yang paling penting sekali, kita dikekalkan dalam nikmat iman dan juga nikmat Islam. Inilah sebesar-besar nikmat anugerah Allah. Dan tambah syukur lagi kerana malam ni di antara ramai-ramai orang yang ada di Tanah Merah ni, kita yang dipilih oleh Allah jadi tetamu dia. Hebat siapa boleh jadi tetamu Allah. Sebab apa kita kata kita jadi tetamu Allah? Sebabnya kita manusia ni hidup di atas muka bumi ni menumpang je. Muka bumi ni bukan hak kita. Sekalipun atas gerai tanah tu ada nama kita, dan kalau gerai pesen lama dia tulis milik kekal selama-lamanya. Bukan 99 tahun ataupun 60 tahun supaya gerai hak pesen lah ni. Walaupun tulis milik kekal selama-lamanya, dia tetap tak kekal jadi milik kita. Rupuk tak ada tumbuh molek lagi kubur, tukar jadi nama orang lain dah. Kita ni penumpang. Dan muka bumi ni ada tuan dia. Tuan bagi muka bumi ni Allah. Allah sebagai tuan punya muka bumi, ada rumah dia atas bumi. Rumah ni lah kita panggil sejik, surah, balasah dan yang sewaktu dengannya. Jadi bila kita mari ke sejik, mari surah, mari balasah, sebenarnya kita mari ke rumah tuan punya muka bumi. Orang yang semayang ni tak ramai sebenarnya. Ada satu kajian yang dibuat oleh UKM. Kajian ni mudah je, dia nak kaji orang Islam ni secara kasar dia hak semayang berapa orang. Jadi orang hak tukang ambil data ni, dia pergilah tempat-tempat orang ramai. Pasar, stesen bas, supermarket, kat tepi jalan, restoran, tanya soalan, antaranya semayang atau tidak. Hasil daripada kajian ni memang sangat menakutkan. Orang Islam hak semayang ni bilangan dia tak sampai 30%. Maknanya kalau ada 100 orang, tak berapa cukup 30 orang nak semayang. Dan benda ni sebenarnya jadi pucuk. Jadi pucuk, kita manusia ni hidup terbabah daripada landasan. Apa gitu? Sebabnya kalau kita ibaratkan kita ni hamba yang dihubungkan dengan Allah melalui tali, kita pun pegang supaya kemah hubungan kita dengan Allah. Nak pegang pada tali ni, jangan bergeloso, dia kena pegang kat sipu. Sipu. Kita letak simpulan syahadah, simpulan puasa, simpulan lain tu. Hak semayang ni, hak duduk, nyipu hak akhir sekali. Maknanya, kalau terlucuklah simpulan semayang ni, maka terlucuklah hubungan kita dengan tali Allah. Sebab apa kita kata simpulan semayang ni duduk ngelas sekali? Sebabnya, ibadat-ibadat lain dalam Islam ada rukhsah, keringanan dia. Puasa bagi orang sakit ada keuzuran dia.
Orang musafir zaman itu, zaman lah ni mungkin naik kapal terbang kan. Zaman itu orang musafir letih dak boleh buka puasa. Ibu-ibu yang menyusukan anak boleh buka puasa. Zakat, kalau kita ni nak makan pun tak cukup. Kita bukan pembayar zakat, tapi kita adalah penerima zakat. Haji, kita tak mampu, tak dibebankan kepada kita kewajipan. Tapi sembahyang, orang aksiden, tangan kanan patah 3, tangan kiri patah 2, kaki patah 4. Duk tergantung gini hospital. Tangan gantung 2, kaki gantung 2. Wajib tak sembahyang? Kena sembahyang. Dia khabar molek. Cuma tangan patah, kaki patah. Orang kena stroke. 5 tahun dah tak boleh gerak. Tapi khabar mulut boleh gerak. Kena sembahyang ke tak? Sembahyang jawabnya. Sembahyang ni hak dak kenanya mati dengan dak khabar je. Selagi khabar kena sembahyang. Maknanya sembahyang ni dia tidak ada rosak, kerana inilah simpulan terakhir tempat kita memegang yang menghubungkan kita dengan Allah. Dan Nabi SAW sebut as-salatu imaduddin. Sembahyang ni tiada agama. Okay. Maknanya bila kita nak bina agama ni, tiada dia kena kukuh. Mula-mula kita buat tapuk dia dah, gali lubang, buat bracket, buh konkrit, letak besi ke apa. Lepas tu buat tapuk. Hak ni syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemah molek tapuk kita. Lepas daripada kemah tapuk, nak buat bangunan, nak diri tiang lah tak? Tiang ni lah sembahyang. Sebab tu Nabi sebut as-salatu imaduddin. Sembahyang ni tiang agama. Bila kita diri tiang, barulah boleh ikat jokong, boleh pasang frame pintu, boleh pasang frame jendela, boleh letak kayu 2 pak, boleh buat naik atap. Bila pasang tiang, selagi tak pasang tiang, tak diri tiang, dia tak boleh. Sebab tu dalam Quran dia sebut aqimus solah, dirikanlah sembahyang. Sebab apa kena diri? Sebab sembahyang ni tiang. Tiang orang tak berebah. Kalau berebah dia tak panggil tiang. Maknanya agama dia tidak akan tegak tanpa sembahyang. Dan kita hamba ni, Nabi sebut manusia yang bijak ialah manusia yang jaga hubungan dia dengan Allah. Allah kata, dan baik pergaulan dia dengan manusia. Okay. Maknanya Allah kata pun comel dengan Allah, hak sama-sama kita pun comel. Kita jangan ingat kita bijak bila kita rasa baik hubungan kita dengan Allah, dengan orang masa cetung. Tak sikit-cek apa? Ngaji ilmu tasawuf tinggi. Jadi tak sikit-cek dengan orang. Hak tu bukan ilmu tasawuf. Hak tu orang panggil ilmu koho jauh. Sebab Nabi sebut, orang yang bijak, hubungan dengan Allah baik, dengan manusia, comel. Ni baru dia panggil bijak. Sebab apa? Kita ni hidup bersama dengan anak beranak, orang waras, saudara mara kita dan sesama manusia. Bukan hidup seorang. Baik, solat. Solat ni, kalau kita perhati falsafah dia, pengajaran daripada dia, kita akan faham betul macam ayat sebut, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang ni mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Dah tu ada orang sembahyang nampak dia buat semacam benda tak apa comel, bukan salah sembahyang, sebab dia tak menghayati makna sembahyang yang sebenar. Amu ambil secontoh yang malam ni. Okay. Antara rukun sembahyang, kita akad takbir. Allahu Akbar. Okay. Allah, satu perkataan.
akbar satu perkataan. Apa makna akbar? Akbar ni dia asal daripada perkataan kabir, maknanya besar. Dalam bahasa Arab, satu perkataan yang berbentuk sifat. Besar ni sifat lah tak? Kabir besar. Kita nak suruh jadi paling besar, tak ada dah lebih besar daripada tu. Bahasa Arab sangat mudah, buhalih cacat suti. Dia jadi akbar. Maknanya paling besar. Okay? Kecil, sorir, orang Arab kata. Nak suruh jadi paling kecil, bu alih sutir depan, asghar, paling kecil dia jadi. Ni comelnya bahasa Arab, dia tak payah tulis dua perkataan. Bu sehuruf dia dah berubah makna dia. Baik, Hasan. Orang nama Hasan ni makna dia baik. Nak suruh jadi paling baik, bu alih sutir depan, ahsan, paling baik. Comel, Jamil. Siapa nama Jamil, maknanya comel. Jamilah, orang Tina comel. Jamil, comel. Paling comel, buhalih sutir depan. Ajmal, paling comel dia jadi. Tengok, mudah kan bahasa Arab kan? Jadi, bila kita kata, Allahu Akbar, Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang paling besar. Tak ada lebih besar kecuali Engkau. Kan? Sambil akak tangan. Akak tangan ni isyarat gapo ni? Raja tengok cerita perang. Selenda lah. Okay. Jadi mudah faham kat bahasa kampung kita kak. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang paling besar, aku selenda dok lawan. Waktu mudah nak faham. Okay. Jadi bila mula sembahyang ni kita dah akui Allah ni adalah Tuhan yang paling besar dan kita dok lawan. Takkanlah tubik daripada semaya tiba-tiba kita nak lawan Allah. Di antara tanda kita nak lawan Allah ialah nak buat gapo-gapo perhitungan kita Allah suruh kau Allah larang. Boleh dosa kau boleh pahala. Allah redha kau Allah murka. Hak ni perhitungan kita sebab kita mengaku dah semaya tadi Allah Tuhan yang paling besar, kita selenda dak lawan. Taklah. Nak buat gapo-gapo, ingat tak di semayang. Aku dah ikrar, aku dah lawan Allah. Maka perhitungan kita sama ada dosa, pahala, redha ataupun murka. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang terlibat dengan jalan hidup yang salah ni kan. Ambo dulu masa kerja di hospital besuk dulu, kita jetih dulu. Dia antara tempat kita dia buat rawatan sekali seminggu di pusat Serenti di Kapur Raja tu. Sekali seminggu kita pergi situ buat rawatan. Lawak mahasiswa dalam tu lah. Dan 100% Melayu Islam belaka apa kita. Tak ada seorang habuk Cina, tak ada seorang habuk Kening. Semua Melayu Islam belaka. Ada sekali tu buat rawatan ada seorang nampak juru dia pakai piah lembek supaya piah Ustaz Azhar. Sudah buat rawatan kita ajaklah dia buah kan. Apabila terlibat dengan dadah ni dia kata dalam awal 20-an gitulah. Aku cerita kat sikit lagu mana siapa boleh terlibat dengan dadah, mudah-mudahan boleh jadi sempadan supaya orang lain pun tak lalu jalan yang sama. Dia kata dia ni daripada keluarga yang porok kuranda. Balik rumah kat mak ayah bala kokang-kokang, adik-beradik pun bala. Jadi tak ada istilah baiti jannati, rumahku syurgaku tak ada. Tak suka duduk di rumah, tak ada ketenangan, tak ada kebahagiaan. Dan anak-anak ni bila rumah tidak lagi menjadi tempat yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan, dia akan tubik cari ketenangan dan kesukaan luar. Mungkin tubik kat pintu depan, mungkin tubik kat pintu dapur, ataupun mungkin lompat kat jendela. Tubik. Dan tubik nasib tak comel, saya dengan budak-budak yang tak berapa baik, mula-mula nak terah dulu. Dan kebanyakan daripada orang yang terlibat dengan dadah ni semua kerana nak cuba sekali. Bila cuba dia jadi takir. Ambo tanya dia, acu ayak agak gapo sedak isak dadah ni.
Oh, dia kata sedap. Doktor nak gapo dia kata. Nak duduk rumah besar, nikah dengan orang Tino comel, makan sedap, boleh berlaku dia kata. Padahal tekot tu, kalau orang tengok kita ni dia kata, duk guling bawa getok, berok situ, kecing pun situ dia kata. Hak tu hak kita kelih. Dia duduk rumah besar tu, tengah makan sedap tu. Maknanya dia tidak duduk di alam nyata. Kita tanya sepatah, dia pakai piah comel ni, bila semayang, dia kata masuk pusat ni lah, belajar Fatihah, belajar semayang. Dah mula bukan setakat kita adik-beradik, dia kata mak ayah pun tak aja kenal cara semayang. Jadi bila dia jawab gitu, kita terus boleh buat satu kesimpulan. Bapa Allah tarik rahmat, mawaddah ni kasih sayang, kebahagiaan, ketenangan daripada keluarga ni bapa Allah tarik. Allah tarik kerana kita putus hubungan dengan dia. Putus hubungan, bila kita putus hubungan dengan Allah, kita kena ingat akal fikiran, otak yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, dia tak sapa tahap kita nak cari jalan hidup sendiri, ataupun nak reka, ataupun nak buat jalan hidup sendiri. Dia tak sapa tahap, kemampuan dia tak sapa situ. Allah beri cuma pada kadar kemampuan kita memahami jalan hidup tu hanya sedia dah. Syariat ni, jalan hidup ni ada dah. Islam tu hanya sedia, cuma dia beri otak suruh kita belajar, suruh kita faham. Kalau kita nak reka sendiri, jawabnya bukan kemampuan otak kita. Sebab tu orang yang reka sendiri akhirnya terbabah, dan terbabah dekat nasib. Tepuh pohon, tepuh tiang api, jatuh lokal, jatuh parit. Bila nama dia terbabah, nasib terbabah daripada landasan yang sebenar, sebab kita guna otak kita luar daripada kemampuan. Putus hubungan kita dengan Allah, dan jiwa kita akan jadi kosong. Kita mencari-cari satu kepuasan yang kita tak jumpa. Dulu ingat masa kita duduk berulang alik, aku berkhiar mula pukul 2, pukul 3 pagi. Dia ada jalan kat Sepepak Pasir Tumbuh tu kan. Dia panggil jalan Longgapa tu, hot street molek tu. Situ tu lita lomba tu. Pukul 2, pukul 3 pagi, budak-budak duk berlomba penuh. Kadang-kadang siap ngangkat dera super pro kat lita lomba dah. Ada satu dinari tu hujan. Kita berhenti isi minyak, ramai pok-pok dia lah motor duk mereh kat stesen minyak. Bila-bila gerak kita tegur, kata bapa tak balik rumah, kata adik, kalau pak cik lah hujan-hujan sedap tidur lah di dalam hari. Oh, dia kata kita pak cik beratu, dia kata. Kita beratu lagu mana? Tak tidur malam lah, tidur siang, kata. Oh, gitu pula, kata. Dah kelik bila? Kelik kan nak subuh kat hari. Lepas tu kelik tidur, dah bangun dekat nak goreng esok. Allah kata. Kalau kita sangka baik, dia semaya subuh dulu sebelum tidur. Tapi berasa pun tak apa nak boleh harap. Maknanya subuh tak semaya. Okay. Lohor sore dah. Okay. Asal tak berapa nak boleh harap mana, sebab dia kata bangun dekat nak goreng. Goreng tu semaya lah kata. Lepas tu kan cari-cari nasi, makan nasi, start motor, press tubik cari yang saya. Okay. Nerak, netang, nyenggeng, cacar dia buat motor. Acu pegang seorang budak, tanya dia dengan ikhlas, adik nak gapo? Kita pernah pegang, adik nak gapo dengan nerak atas motor, nyenggeng, sebab saing dia tu terbalik, robok mulut. Cerita masa kerja di hospital Kuala Terengganu. Hak jalan Durian Burung tu, situ letak lomba tu Terengganu. Jadi 1:30 malam dalam pukul 1 lebih, masa kita kerja ongkor panggilan kecemasan, buat kecemasan panggil, ada accident lokal bahagian mulut ni, hak gear kita. Pergi tengok budak tu dia sembang, soyok habis mulut, masuk pasir ke apa. Dan dia antara khabar dengan dok. Dia bila kita nak cuci luka, dia tak duduk diam. Lepas tu tengah malam, misi ke apa letih lah ke, jalan paling mudah ajak saya dia. Mari ramai-ramai tu mempegang kaki, pegang tangan, kita pegang kuat-kuat. Mungkin jenis penyakit cari kan. Jahit-jahit ke apa tu, hantar masuk dalam ruang.
peluang kita nak beri tazkirah lah kan. Tengok dah sayang, tengok dah. Lepas tu lagu mana malam esok nak pulang bola lagi. Tak apa kita mikir mula dah tu dia kata. Kita tanya, gapo dia yang sebenarnya nak? Bukan seorang tu kita tanya, nak gapo, cari gapo. Akhirnya dia royak dengan jujur nak cari kepuasan. Dia nak suruh puas. Bila nak cari kepuasan, nyenggeng tak puas, nerak tak puas, netan tak puas, duk cacang tak puas. Dia tak jumpa sebab hati kita ni puas dia bukan duduk situ. Sebab Tuhan sebut dah, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan ingat kepada Allah, dia akan menenangkan hati dan perasaan kita. Jadi bila kita pergi cari lain, dia tak jumpa lah. Dia tak jumpa. Bila tak jumpa, kat duk berasa tak puas semua. Kita mencari sesuatu yang tidak pasti. Tersesat daripada jalan yang sebenar kerana putusnya hubungan kita dengan Allah. Semayang ni bukan setakat kita orang Melayu je. Orang Arab pun mula-mula siapa mula sewalah rumah depan satu masjid besar di Baghdad mula. Masjid tu nama dia Masjid Abu Hanifah. Dalam sejid tu ada kubur Imam Abu Hanifah, imam kepada mazhab Hanafi. Ya, kita ada 4 tu imam kan, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki kan. Imam Hanafi ni kubur tu imam dia duduk di Baghdad. Ada di satu masjid nama Masjid Abu Hanifah. Mula-mula kita tengok tu kubur dia besar tengah ni kan. Sinar sepemah. Kita ingat kalau dia cat dengan air mah supaya kubur kita. Tanya orang Arab, air mah kau? Dia kata bukan mah sungguh. Memang dia tepek dengan kepingan mah kubur tu. Tepek sekeping. Bila kita tengok dekat betul, nampak dia tepek sekeping. Besar-besar kubur tu mah. Lepas tu dia ada 4 menara. Dia ada pula kubur kecil menara tu kan. Mah juga. Allah, kita kata kalau duduk Malaysia, hilang dah kubur ni kata. Soheh kan. Dah kita peti derma pun 4 mangga, atas 2, bawah 2. Tulis pula duit derma dia pungut setiap hari. Maknanya tak ada pitih dalam tu. Dan kubur mah dah hilang. Tapi orang semayang dak ramai dari sejid. Dak ramai orang semayang walaupun sejid besar. Kalau bulan puasa 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan tu biasa tak berapa ada orang. Derub sejid dia besar, tiar banyak kan. Kita bila-bila tiar dengan orang nak sama ramai je. Walaupun di negara Arab. Dia sapa pada hari 26 Ramadan. Manusia tak tahunya mari mana tiba-tiba penuh sejid. Pas keluar dia bawa tikar, bawa puyuk, bawa cerek, bawa calling. Dia mari penuh dalam kawasan sejid. Lipoh. Malam tu semayang memang penuh lah. Tapi kita boleh tengok ragan orang yang semayang dalam keadaan jahit. Orang Tino semayang skep bawah lutut sikit. Kalau dari segi aurat sama je Hanafi dengan Syafi'i. Kalau skep bawah lutut sikit semayang tu bukan mazhab Hanafi, tu mazhab jahil tu. Orang jual daging, gosop dia panggil. Dia jual daging pakai jubah putih, patut imam kita. Dia melih lembu dengan jubah putih, lapah lembu dengan jubah putih, lepas tu kak pakai tulang ke punya jubah putih, jual punya jubah putih, bayang lekat gapo di jubah tu. Dengan jubah tu dia pergi semayang. Darah ni kalau setakat darah nyamuk dia maafkan, kalau siapa darah lembu ke dia dah tu. Maknanya tak ada ilmu. Perlu siapalah pagi 27 Ramadan tu semaya subuh, lepas tu hilang manusia kat hilang sampai habis. Mula-mula siapa dia kerana pelik, kita tanyalah sains Iraq. Dah berapa hari-hari siapa 26 hari ni tak ada orang. Tiba-tiba hari yang ke-26 malam 27 ni orang penuh siapa tak muat sejid. Lepas tu hilang. Dia kata mu tak tahu kau semalam 27 Ramadan. Kita kata tahu. Mu tahu dak 27 Ramadan ada gapo? Tak tahu kita kata. Dia kata Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar mu tahu qadar apa? Kita kata tak tahu juga. Dia membaca ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar tu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun dia tanya kita. Kita kata bagi dengan 12. Oh, dia kata 80 tahun lebih. Habis tu semalam tu dia kata boleh pahala 80 tahun. Lepas tu tahun depan pula baru dia mari dia kata. Kata ni kerjaan nak kecek Tuhan. Kerjaan nak kecek Tuhan ni kerana sembahyang ni dia ibadat. Bila kita sebut ibadat, ibadat ni pengabdian mutlak daripada kita seorang hamba kepada Khalik pencipta kita. Tak ada takwil sikit ambuk sebab dia pengabdian. Allah kata Isyak 8.30, 8.30 lah. 4 rakaat lah. Lah ni lewat sikit. Kalau mari subuh awal 5.45, Allah berapa awal sangat. Tak ada puas tidur. Ibadat. Tak boleh nak takwil sikit ambuk sebab dia ibadat. Dan Allah atur waktu sembahyang ni kan comel sehingga menjadikan suara Allahu Akbar yang membesarkan Allah tu 24 jam dia tak pernah berhenti di atas muka bumi ni. Dia salin bersahut-sahutan. Macam mana nak faham? Kita ambil contoh hak mudah nampak. Lah ni kita subuh dalam nasuku dak lebih kurang kan. Ni 12 nasuku kan. Baik kita tak pergi hak jauh. Kita ambil negara kita je. Kita ambil Sabah. Sabah pukul berapa subuh dia? Sabah ni secara umumnya waktu semaya dia sejam lebih awal daripada kita. Maknanya pukul 5 suku kita baru bangun semaya tahajud, orang Sabah best subuh dah. Hak ujung sekali. Lepas tu dia mari 5.20, marilah klik ni sikit 5.30, marilah ke Brunei mungkin dalam 5.30 lebih, marilah ke Sarawak lebih sikit, sampai pada kita di Semenanjung Nasuku, gialah ke Patah Barat dia lewat sikit, gialah ke Sumatera lewat banyak, lepas tu gigi baru kita ambil subuh. Daripada Sabah tak ambil ujung tu lagi, ujung tu pun ada lagi orang Islam, cuma nak suruh mudah nampak kita ambil jak Sabah je. Daripada pukul 5 suku tu semaya subuh saja Allahu Akbar sini, lepas tu orang ni pula Allahu Akbar, lepas tu sejid ni pula Allahu Akbar, sejid ni pula Allahu Akbar, siapa kita suku kita Allahu Akbar, gi dalam 18 alik Patah Barat pula, gialah ke Sumatera bersahut-sahutan baru semaya. Ambil Lahore pula, Lahore kita dalam 1.20 dah, orang Sabah 12.20 dia band dah. Tuhan tu ni comel bukan saja-saja. Dan sebenarnya bila setiap kali waktu sembahyang masuk waktu dia ada perubahan warna alam. Kita je tak perhati. Orang yang buat kajian dia nampak. Kita ambil daripada subuh. Ni ada orang buat kajian. Amo tulis buku dulu. Cuma buku tu habis nak bagi malam ni. Solat daripada kajian sains. Ada seorang kaji warna alam dengan waktu semaya. Mula-mula dia ambil waktu subuh. Esok bila kita nak mari semaya subuh, acu perhati di kaki langit warna gapo langit masa tu. Warna langit ketika nak masuk waktu subuh, warna dia kebiruan. Warna biru ni cahaya dia ada kekuatan tersendiri dan ada kesan pada tubuh kita. Warna biru. Masuk waktu duha, cahaya alam ni dia bertukar menjadi kehijauan. Kebiruan jadi kehijauan. Ni bukan politik royak warna alam berubah waktu semaya je ni. Jadi kehijauan. Okay. Masuk waktu lohor, cahaya alam dia jadi kekuningan. Daripada kebiruan dia jadi kehijauan, jadi kekuningan. Waktu asar cahaya alam dia jadi kemerahan. Masuk asar dekat nak masuk gorek, semua cahaya ni dia tindak merah, merah, kuning, hijau, biru, dia tindak mengikut kajian kesihatan. Dia panggil fata morgana dan dia tak baik untuk mata kita. Dan tekon ni bila cahaya alam ni dia berlapis-belapis tindak, inilah time jin setan iblis suka dia jadi aktif.
Jadi orang tua kita, adat dia ni comel. Walaupun kalau kita tanya apa dia tak nak royak, tapi adat dia comel. Mek nak gorek dah, tutup jendela, tutup pintu, ayam nak masuk dalam gok. Comel. Sebab masa tu bukanlah masa yang sesuai untuk kita nak suka-suka, nak duduk luar. Kerana cahaya Allah yang bertindak-tindak ni, dia tak baik untuk kita. Dan tikut tu, hak aktif, hak sukanya, jin iblis setan. Lok dia, bukan gian kita. Jadi kalau salah sikit lagi, mari arahan kerajaan negeri, pasar malam tutup setengah jam lepas gorek, tak so geger lah. Ayah pun masuk gut tikut tu. Dan waktu gorek ni dia pendek. Dia pendek. Waktu maghrib, waktu isyak, cahaya alam dia jadi keputihan di kaki langit. Subuh esok jadi kebiruan. Jadi orange dia tak ada. Biru, hijau, apa kuning, merah, lepas tu tindak-tindak, lepas tu putih, lepas tu biru balik. Dan setiap kali masuk waktu semayang, cahaya ni dia ada, orang panggil kekuatan gelombang dia sendiri, dan dia beri kesan pada tubuh kita. Beri kesan pada tubuh kita. Nak cerita malam ni panjang dah. Yang kita royak setakat tu dulu. Ada orang kaji dengan detail, di antaranya hak subuh ni, hak biru ni, dia beri kesan pada satu kelenjar hak duduk tekuk kita ni. Dia panggil kelenjar thyroid. Kelenjar ni di waktu bit hormon, di antara kerja hormon ni, dia menyebabkan kita ni jadi segar, jadi ceria, jadi semangat. Jadi kalau kita pergi kerja, sayang kita tu nak marah, musang, tak tahu kalau, kita mari mikir dia ni semaya subuh ke tak tadi. Sebab orang semaya subuh tak gitu. Orang semaya subuh ni, dia hidup dia teratur. Hidup dia teratur, dan bila kita semaya, kita menggerakkan semua sendi-sendi kita, dia menjadikan orang Islam ni lah manusia paling berdisiplin dalam dunia. Disiplin ni tu hatu. Bila nak semayat, kita ambil wuduk. Ambil wuduk ni, kita basuh ni, semua anggota terdedah. Sebab tu orang sibuk dengan Toyota Corona virus di China tu kan, orang Islam tak kena. Wilayah orang Islam tak kena. Orang kenanya wilayah bukan Islam. Di antaranya demon ni, dia rangguh tak tahu kalau. Kita istilah rangguh sebab udah doa. Tikuhnya makan, ularnya makan. Yang makan benda tak tahu kalau. Benda Allah Ta'ala buat atas dunia ni, setiap satu memang ada faedah. Tapi bukan semua Tuhan suruh makan. Jaga makan, kebersihan, dok jaga semua sekali. Ni yang antara punca penyakit. Kita orang Islam, jadual jaga kebersihan Tuhan tu dah. Dan ada satu kajian menarik. Universiti Iskandariah di Mesir dia buat. Hak ni di antara amalan hak ramai dah kita orang Islam dak buat bila ambil wuduk. Masuk air ke hidung untuk cuci rongga hidung kita. Di antara sunat wuduk. Siapa dia atas sejik ni hak rajin buat. Dak buat. Kita tanya sore dia kata nak lemah masuk air ke hidung. Okay. Kajian yang dia buat di Universiti Iskandariah ni di Mesir, dia ambil 20 orang yang ada sejarah nyakit seduan. Ada sedung dia panggil nyakit seduan tak? Okay. Nyakit seduan ni gapo sebenarnya? Dia sini ni rongga hidung kita dia ada satu rongga udara yang bila kotoran masuk dia berkumpul situ dia jadi nyakit takuman, dia jadilah seduan. Hak 10 orang ni ambil air semaya, dak buat amalan masuk air ke hidung, cuci. Hak 10 orang lagi buat. Selepas daripada 2 bulan, dia dapati 10 orang yang menjadikan amalan bila ambil air semaya, masuk air ke hidung, cuci rongga hidung, bebas daripada nyakit dan sedung, bebas daripada nyakit seduan. Hak ni dak sial nyakit seduan. Okay. Dan benda kita basuh ni bila ambil wuduk, semua anggota terdedah, muka terdedah, tangan terdedah, kaki terdedah, kepala terdedah. Anggota-anggota yang terdedah Allah dah atur jadual supaya jadi cuci semua. Dan orang Islam ni ialah manusia paling bersih sekali di atas muka bumi ni. Kalau kita pergi ke negara lain, so comel-comel tandah kan, yang tak boleh letak paik. Nak basuh kecil, nak basuh berok. Gua lain comel belakang, paik tak ada. Air nak ada, air nak basuh tak ada. Maknanya bila manusia ni dia jadi canggih, maju doa sampai pada satu tahap,
Berok dia tak basuh dengan air. Sampai ada satu tahap. Pergi di Australia. Nandah tak ada air nak basuh. Orang Islam istinja ni tangan tak ada air. Tangan ada air, air lah alat suci yang paling berkesan sekali. Baik. Bila kita sembahyang, Tuhan sebut solat mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Dan kita sangat yakin benda ni. Di UKM dulu ada seorang pensyarah nama Ustaz Hassan Saleh. Ustaz Hassan ni tubuh dia kecil, tapi orang panggil dia Maha Guru. Dia tak ada doktor. Anak murid dia PhD ada doktor dia. Biasa-biasa je orang panggil ustaz je. Tapi anak-anak murid dia tinggi-tinggi. Dia khutbah sekali di Masjid UKM. Dia kata, saya sangat yakin segala penyakit yang melanda manusia pada hari ini boleh selesai kalau sekiranya manusia sembahyang. Penyakit ni dia mari kerana manusia tak sembahyang. Pisau orang tak dia nak lepas, puk getah orang punya kutik, sawit orang yang kait, motor orang tak dia lepas. Di Bilion, di pasar raya Bilion, hak berlaku depan kita. Tanya orang dia tengah sibuk-sibuk nak raya dah kan? Raya. Motor hak rata. Kawan ni pun rata dah. Polis ada duk lilah-lilah. Dia mari dengan lori, dia minta tolong pulih akak motor tu. Cik tolong akak anak kau cilang dia kata. Polis tolong akak motor tu tak atas lori dia pergi. Tuan hak sengot itu beg kat mana motor aku? Polis tanya cari ke apa? Cari motor. Tak mana? Tak sini. Allah, dia tu nakak tak atas lari. Maknanya orang yang nak curi tu tak keruk sikit abuk dah air. Benda-benda ni berlaku apa? Kerana manusia tak takut kepada Allah. Dan kita tak akan jumpa orang yang buat benda-benda gini ni, orang sembahyang. Ambo pergi kuliah dulu, rata-rata daripada Perlis, Pak Johor, Pak Sabah, Sarawak, berhenti semayang dia, macam-macam sejik, macam-macam surah. Rasa-rasa tak rajin lagi jumpa. Contohnya, malam Jumaat, kita berhenti maya esok, tengok ada seorang mari dengan kereta. Tengok dalam kereta, Allah pedang dah. Skudeba ada, besi ada. Hak tobik daripada kereta tu ada 3 orang misal duk gini. Kita pun buat lolok berani, kita tegur. Abang nak pergi mana malam-malam Jumaat ni? Dia kata biasalah jadual malam Jumaat ni, pecah rumah orang. Patutlah ada kakak pelik-pelik dalam kereta. Dah sehingga sejik ni buat gapo? Maya iso dulu. Kita tak akan jumpa lagu tu. Sebab orang hak pecah rumah orang, hak curi, hak buat kena kat orang ni tak semayang. Jarang marah kita rajin masuk bantuan-bantuan. Kalau kita tanya, tak semayang. Masuk jara tu, di antara pucuk dia buat apa masuk jara? Kerana tak semayang. Tak semayang ni lah yang menyebabkan timbulnya benda-benda lain. Dalam sekali, orang yang tanah pisang, dia duk ngiling kedai kopi. Allah, pelik sungguh dia kata. Tanda ada, pisang hilang. Nyasikat lagu mana? Pisang di atas pohon, tak payah kerak tanda. Dan sekali budak curi tu, lepas dia suap pisang putih semua makan kenyang, tanya mu sikat lagu mana? Dia kata pakai tali tasi. Tali tasi yang besar tu, lepas dengan batu, dikerak dengan tasi. Jatuh sikat-sikat, tanda ada caku, pisang tak ada. Maknanya orang curi tu ligak daripada orang nanam pisang lagi. Orang nanam pisang tak pernah mikir nak sikat pisang atas pohon. Dia dah mikir. Semua ni kalau kita pegang, tak semaya berlaku. Jadi antara benda yang agak serius dalam kampung kita, dalam dong kita, dan insya-Allah kita pakat mikir berlaku lagu mana nak atasi, tak semaya jemaah. Tak semaya jemaah ni banyak. Tok-tok ngulu kita dah mari mengadu dalam kampung. Dia terang-terang. Tak semaya jemaah ni terang-terang. Hok pergi di latar belakang tak apalah, waktu kita boleh hantar petugas penguat kuasa kita. Hok tak pergi semayang, hok duduk di rumah. Ramai lagi sebenarnya
orang-orang keliling kita ni hok dak semaya jemaah. Hok ni kena pakai ambil perhatian sebab mungkar ni dia kena dicegah. Dak semaya ni di antara mungkar yang besar. Imam Syafi'i dia lembut sikit. Dak semaya ni fasik, maknanya dosa besar. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, kalau Imam Syafi'i dak semaya tapi kita mengaku bahawa semaya tu wajib, cuma dak semaya fasik. Ada ulama yang kata bila tak semaya murtad. Bila murtad kena bunuh. Tapi Imam Syafi'i ni lembut. Dak semaya tapi dia tak pernah menafikan kewajipan semaya, cuma dia je dak semaya. Paling-paling ringnya fasik. Fasik ni dosa besar. Fasik ni di antaranya kalau anak tina nak nikah tak boleh jadi wali. Sebab orang fasik tak boleh jadi wali. Tak boleh jadi wali orang fasik. Fasik buat dosa besar, mengekalkan diri dalam dosa kecil. Walaupun orang kata orang semayang belum tentu baik, betul, kita tak nafi. Supaya juga orang kata orang tina pakai tudung belum tentu baik, betul. Tapi hak tak pakai tudung sahih tak baik. Sebab apa? Perintah Allah dia langgar terang-terang. Supaya orang semayang. Kita ada seorang kawan di Iraq mula, memang dia baik. Baik dengan kita, okay? Baik, suka tolong orang. Dia kata aku baik. Tak pernah nak kat orang, suka tolong orang. Cuma aku tak semayang, dia kata. Tak apalah kata hokmu baik semua sekali tu, comel dah. Tapi semayang kena semayang. Sebab semayang ni perintah Allah. Dan perintah ni istimewa. Difardukan kepada kita dengan cara Nabi dijemput terima sendiri. Hak lain-lain mari melalui perantaraan wahyu. Maknanya kiri surat. Semayang Nabi dijemput sendiri. Dijemput sendiri ni tanda penghormatan, kebesaran. Macamlah raja nak beri pingat ke rakyat dia. Tak ada istana yang akan buku-buku dalam kotak puh dengan puh laju atas ke kita, tak ada. Dia akan jemput rakyat yang nak terima tu pergi ke istana pakai comel-comel, tengkolok buh kerih gapo. Lepas tu pergi ngadak, raja sakut diri baju sebagai satu tanda penghormatan. Kalau setakat kiring dengan puh, tu biasa. Jadi solat ni kefarduan dia Nabi dia jemput sendiri. Dia jemput sendiri dan betul. Saya akui kajian UKM buat tu betul. Kita pergi rata-rata. Ada sekali jemputan kuliah di Surau, di Seri Kembangan, di Selangor. Di satu kawasan perumahan. Kita dengar Seri Kembangan, ramai orang kali. Asal orang bandar kan. Bawa kereta daripada Kota Baru, berapa jam baru sapa kan. Sapa-sapa Surau tu dia satu kawasan rumah flat, ada rasa 7-8 blok. Hok belah-belah tikak ni, maknanya ribu orang duduk situ. Bila semayang, kita masuk dalam surau tu berasa pelik dah, tak ada orang. Lepas siap ban tak bila koma, adalah 7 orang jemaah. 7 orang tu 4 Melayu, 3 Bangla. 3 Bangla. Bila nak kuliah, orang Bangla dia tu bik mengajar dak faham. Tinggallah 4 orang Melayu. Allah kata, kita bawa kereta 8 jam mari. Kuliah 4 orang mari dengar. Kata baik kita pergi kuliah Bukit Jeruk, ramai lagi orang kata. Orang semayang ni dak ramai. Kalau kira dengan kapasiti rumah pelik tu, bilangan penduduk dia tak muat surau tu, tapi orang dak mari. Orang dak mari. Dan bila dak mari ni lah penyakit dia mari. Bila dak mari ke rumah Allah, bila kita jauh dengan Allah, dia akan mari lalu penyakit lain. Penyakit lain ni kita boleh tengok berlaku dalam masyarakat kita. Dah ni lah hak kita kena pakai beki. Benda-benda lain, jalan, wakah, kalbok. Hak ni ada pitih mudah sangat je kita nak buat. Tapi nak beki manusia ni hak payah. Dan kerja kita jangan tengok benda-benda nak beki rumah buruk, nak buat baru, nak buat lokan, nak buat kalbok, nak buat jalan, hak lecoh nak buat batu, hak batu nak botar. Jangan mikir setakat tu saja. Kita kena mikir, kita nak suruh masyarakat kita comel. Sebab bukan kita seorang nak masuk syurga. Kita nak semua orang masuk syurga. Syurga Allah ni luas tak sebimbang. Dia tak akan jadi ketat kalau orang lain masuk pun. Biar kita sama-sama memikir nak sama-sama selamat. Dan bentuk satu masyarakat yang harmoni. Di antara masyarakat yang harmoni ni, masyarakat yang sentiasa duduk dalam sos semayang. Duduk dalam sos semayang ni, Allah ajar kaedah kita hidup bermasyarakat. Duduk sama, kena perapat.
balas taruh mana pun orang, dia tak akan lari masa duduk dalam sos sembahyang. Sudah sembahyang kau nak lari tu larilah. Lepas tu ada pemimpin, Tok Imam rokok, makmum rokok, sujud. Tok Imam kita ni bukan ada senapai di rumah dia siapa orang takut. Tapi apa dia rokok, makmum rokok, dia sujud, makmum sujud, dia bangun, makmum bangun sebab perintah Allah. Perintah Allah. Kalau salah Tok Imam kita ada buat salah, bukan boleh jerkah. Dia kena royak molek-molek, tegur subhanallah. Ni semua Allah ajar kaedah hidup bermasyarakat melalui amalan sembahyang. Tubik daripada sembahyang, hak dalam sembahyang inilah kita bawa. Bila bawa, masyarakat akan jadi comel. Masyarakat akan jadi comel. Dan kita pun ada gapo-gapo, ada tempat kita jumpa. Ada tempat kita jumpa. Manusia ni bila jumpa, banyak benda boleh selesai. Dia hok jadi sangka-sangka, duk main skor kok jauh, skor buruk kerana duk jumpa. Dan di antara tempat yang paling baik sekali kita jumpa ialah rumah Allah. Dan kita kena akui bahawa kita semua ni beza. Tak ada seorang habuk pun sama atas dunia ni. Ibu jari kita ni, cak jari ni, berapa ribu juta manusia ada atas dunia, tak sama dia. Sebab tu dia boleh dijadikan pengenalan diri. Kita tak ibu jari kita, dia tak serupa dengan ibu jari orang lain. Padahal kecilnya pusing lagu mana Tuhan buat corok, dia jadi tak serupa. Nak masuk lapangan terbang, letak pasport kena tok ibu jari. Kalau orang lain ambil pasport kita, dia tok ibu jari dia, tak terbuka pintu. Dia tak serupa. Allah buat. Memang manusia ni kita jangan mikir nak suruh jadi serupa, tak serupa. Walaupun kita berbeza, ada tempat yang boleh mempertemukan kita, dan sebaik-baik tempat yang boleh mempertemukan kita ialah bila kita sama-sama sembah Allah. Sembah Allah, masyarakat jadi comel. Dan inilah cita-cita kita bersama. Hidup dalam ketenangan, dalam rahmat Allah. Pakat-pakat kosi sikit sebanyak. Ada susah senang kita pakat-pakat batu. Ada lebih kita pakat makan. Okay? Ada kurang kita pakat kosi. Ni sifat masyarakat yang comel, yang hidup di bawah naungan Allah. Jadi sekadar itulah apa yang nama nak sebut malam ni. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dah.